Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 KLC2 bagi subjek penghayatan etika dan peradaban ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Perkenalkan diri, saya Muhammad Syafikri bin Syahari bernombor matrik 1201549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizan Adli bin Hasan Adli bernombor matrik 1201545. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Nayan dan nombor matrik saya ialah 1201546. Baik, nama saya Nurhawin Rizki binti Roslan, kad matrik bernombor 1201547. Nama saya Nur Farah Nabila binti Halim, bernombor matrik 1201548. Nama saya Siti Nur Husna binti Muhammad Omar, nombor matrik 1201550. Saya Nur Atika binti Cik Abdullah, nombor matrik saya 1201551. Pengenalan. Kajian ini adalah perbincangan berkaitan antara krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis cara menangani punca permasalahan ini. Hadiza Ishko mentakrifkan bahawa krisis atau konflik rumah tangga ini sebagai keadaan yang tidak tenteram atau tidak stabil yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga disebabkan faktor-faktor tertentu yang akhirnya boleh membawa kepada masalah penderaan, keganasan dan akhirnya berlaku perceraian. Permasalahan ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap tingkah laku moral masyarakat di dalam negara ini. Baiklah, kita teruskan dengan objektif kajian. Matlamat kajian ini adalah untuk membincangkan krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi, iaitu kami akan menghuraikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi ini. Dan yang kedua, menganalisis implikasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Dan objektif yang ketiga ialah menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Di sini kami telah mengemukakan beberapa cadangan dan solusi yang boleh dilakukan individu untuk mengatasi krisis ini. Untuk lokasi kajian ini telah dilakukan di sekitar kawasan daerah Gombak Selangor. Hal ini kerana agak sukar untuk kami melakukan penyelidikan dan menganalisis krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral ini di seluruh Malaysia. Jadi kami menumpukan lokasi yang lebih kecil agar kami dapat menganalisis data dengan lebih baik. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini telah melibatkan rakyat Malaysia yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 50 tahun. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka sering terdedah dengan krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral ini yang mana mempengaruhi pemikiran dan diri mereka untuk melakukan sesuatu perkara yang mencetuskan kemudaratan jika tidak dapat dikawal dengan baik. Maka amat penting untuk ia dikaji dan dipanteras dengan tuntas sebelum ia membawa kepada kerosakan yang lebih teruk. Seterusnya, kajian literatur. Yang pertama, berdasarkan kajian, latar belakang serta gaya keibubapaan memberi kesan dalam membentuk syakhsiah anak. Dalam aspek ekonomi, pendapatan juga menjadi punca berlakunya tingkah laku delinkuansi pelajar. Antara punca lain ialah keruntuhan keluarga, iaitu seperti perceraian ataupun kematian ibu bapa, dan juga memberi kesan terhadap keruntuhan akhlak remaja. Kajian literatur yang kedua, berdasarkan kajian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan seperti pengurusan konflik kekeluargaan, kurang kesetiaan kepada pasangan serta pengurusan kewangan yang tidak sistematik, manakala faktor keharmonian seperti pemilihan pasangan yang tepat serta saling bertolak ansur antara satu sama lain dalam menguruskan hal rumah tangga. Berdasarkan kajian juga, tiada faktor utama yang mempengaruhi keharmonian serta keruntuhan rumah tangga. Jadi, setiap pasangan perlu menangani konflik ini dalam segenap aspek. Baiklah, kajian literatur yang terakhir. Berdasarkan kajian, tingkah laku moral dalam kalangan pelajar makin meningkat saban tahun. Hasil kajian mendapati bahawa tingkah laku keluarga memberi impak terhadap tingkah laku devian remaja secara verbal, fizikal dan juga antisosial. Corak gaya asuhan terhadap kasih sayang keluarga tidak menjadi punca utama gejala salah laku moral berdasarkan kajian ini.
Baik, bagi metodologi kajian pula, kami menggunakan 3 kaedah. Kaedah yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah kaedah soal sidik dengan mengedarkan borang kepada responden secara maya. Rasional menggunakan soal sidik adalah untuk mendapatkan jawapan yang berbeza-beza, mudah dibandingkan. Jawapan mudah dijadikan bahan dalam penambahan maklumat dan mudah dianalisis. Dan yang kedua adalah kaedah kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerhati untuk mengumpul segala informasi ataupun maklumat yang bersesuaian dan relevan dengan masalah atau topik yang sedang diteliti. Baik, yang terakhir adalah data penganalisan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk data yang diperolehi dipastikan, disunting dan ditukarkan kepada isi yang penting yang akan dihuraikan. Seterusnya, data tersebut yang telah dianalisis dipersembahkan dalam bentuk penerangan. Seterusnya, analisis dapatan kajian konsep sistem kekeluargaan. Institusi keluarga adalah unit paling asas dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat. Jika baik, sejahtera dan bahagia sesebuah keluarga, maka akan baik, sejahtera dan bahagialah generasi yang dilahirkan dalam sesebuah masyarakat. Sekiranya institusi keluarga berpecah belah, maka kesan sosial dan kesan ekonominya akan dirasai oleh masyarakat dan generasi berikutnya. Oleh itu, maju atau mundurnya sesebuah negara adalah berpunca daripada institusi keluarga. Definisi keluarga daripada perspektif Islam, keluarga adalah satu unit sosial yang majmuk sifatnya. Keluarga majmuk ini terangkum dalamnya bukan sahaja ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga datuk, cucu cicit, adik-beradik dan saudara mara. Di bawah konsep keluarga tersebut mungkin terdapat lebih daripada sesebuah rumah tangga, yakni mereka yang mengamalkan poligami. Dari masa ke semasa, kelompok-kelompok rumah tangga ini boleh terpisah daripada rumah tangga yang lain, tetapi dalam masa yang sama ia terangkum dalam satu ikatan keluarga. Dalam banyak hal ikatan ini mempunyai bentuk perhubungan berbagai hala. Secara umumnya, keluarga yang sah terbentuk berasaskan ikatan perkahwinan dan dikaitkan dengan pergaulan antara ahli keluarga. Carta ini memaparkan keputusan maklum balas responden yang majoritinya bersifat sederhana, iaitu di antara skala 222 hingga 295. Satu skor min menunjukkan nilai rendah iaitu 221.4. Ini membuktikan kebanyakan responden bersetuju. Bagi analisis kajian pula, carta ini memaparkan keputusan maklum balas responden terhadap krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Majoritinya bersifat sederhana iaitu di antara skala 3.34 hingga 3.05. Hanya satu skor min sahaja yang menunjukkan nilai rendah iaitu 2.42, di mana mereka tidak bersetuju bahawa membentuk individu yang tidak berakhlak mulia merupakan implikasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Berdasarkan graf tersebut membuktikan kebanyakan responden bersetuju dengan implikasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Seterusnya, analisis kajian bagi mengenal pasti langkah-langkah untuk menangani krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Carta ini menunjukkan keputusan maklum balas responden yang majoritinya bersifat tinggi iaitu di antara skala 4.08 hingga 4.89. Manakala terdapat satu skor min yang menunjukkan nilai rendah iaitu 2.48 bagi langkah mengukuhkan ekonomi dan mengurangkan kadar kemiskinan. Di sini terbukti bahawa kebanyakan responden bersetuju dengan langkah-langkah yang dikemukakan bagi menangani krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Seterusnya kesimpulannya, faktor terbesar krisis sistem kekeluargaan berdasarkan kajian ialah kekurangan pengetahuan dan pendidikan agama selain sikap cemburu yang negatif. Selain itu, implikasi terbesar terhadap ahli keluarga oleh faktor-faktor tersebut ialah peningkatan kes penceraian. Kajian mendapati bahawa mendidik anak-anak dengan pendidikan moral dan agama sejak kecil merupakan langkah yang paling berkesan dicadangkan untuk mengatasi masalah kekeluargaan tersebut. Cadangan. Setiap anggota keluarga perlulah saling mengasihi, hormat menghormati, pandai mengawal emosi dan bertolak ansur dalam menyelesaikan masalah. Sebagai penutup, kejadian krisis dalam kekeluargaan boleh memberi kesan positif apabila dikendalikan atau diselesaikan dengan baik kerana ia boleh mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga.